Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. So, Alhamdulillah malam ni, seperti biasa, saya akan menemani anda semua. Nama saya Dr. Azam Adam, salam perkenalan. Malam ni topik yang saya nak kupas agak lain sikit ya. Lain pada lain. Mungkin ada yang anda pernah dengar istilah yang saya nak sebut malam ni. Sebelum kita ke sana, ke topik, saya nak ucapkan selamat malam lah dan Assalamualaikum, selamat malam. Salam Jumaat kepada semua viewers yang sudi hadir untuk sesi malam ni. Okey, kita bersiaran seperti biasa di dua platform, di Facebook dan Instagram. Alhamdulillah. So insya-Allah seperti biasanya saya berharap anda semua kalau dapat sedikit, bahkan kalau dapat banyak pun lebih baik, manfaat kesihatan yang dapat membantu anda untuk lebih sihat. Okey, insya-Allah. Now, so kita nak bincang tentang satu istilah, iaitu ada satu istilah nama dia grounding therapy atau earthing therapy, atau bahasa mudahnya pijak tanah. Pijak tanah so sebenarnya pijak tanah ni pijak tanah, grounding, earthing ni adalah satu terapi yang dah lama diguna pakai oleh perubatan-perubatan purba. Perubatan Ayurveda kan. Kalau di India tu mereka melakukan apa? Senaman yoga kan. So yoga, kalau anda perasan orang buat yoga, buat senaman ni, mereka mesti tak pakai kasut kan. Salah satu sebabnya itulah mereka nak dapatkan manfaat grounding ni atau earthing Dan rupa-rupanya dalam 10-20 tahun terakhir ni, banyak pengkaji-pengkaji saintis yang buat kajian pasal grounding dan earthing ni, pijak tanah ni. Okey? Dan hasil kajian awal ni, pelbagai kajian menunjukkan bahawa dengan pijak tanah, dengan membuat grounding tu, banyak manfaat kesihatan yang anda dapat secara percuma pula tu. Yang bagusnya kan, anda dapat manfaat kesihatan percuma dengan caranya macam mana? Caranya pijak tanah saja. So kita nak gali lebih lanjut pasal itulah, pasal grounding Okey. So bila kita nak berbicara tentang grounding atau earthing ni, kita nak faham dulu kan, sebenarnya bumi kita ni adalah satu, semua masih ingat tak pelajaran sains sekolah menengah, sekolah daya 5 daya 6 kan. Okey, bumi kita ni adalah satu sebenarnya magnet besar. Kan dalam dia ada core. So sebenarnya bumi kita ni adalah satu electrical conductivity. Badan kita adalah satu electrical conductor. Bermaksud apa? Badan kita ni boleh elektrik boleh melalui badan kita. Electrical conductor lah. Okey. Buktinya di mana? Okey, buktinya kerana komponen daripada badan kita manusia ni ada komponen yang namanya biochemistry, biokimia. Biokimia ni kita tahulah, iaitu hormon-hormon kita, enzim-enzim kan, biokimia. Okey, tetapi ramai orang tak tahu, dalam badan kita juga ada komponen namanya bioelectricity. Badan kita pun ada bioelectricity. Ya ke doktor? Tiba-tiba orang tak puas hati kan? Ya ke? Apa bukti dia? Kalau orang tak puas hati lah, mudah saja. Anda cuba tengok ECG. ECG tu electrocardiogram, nak cek jantung So, nampak tak dia punya, kalau anda perasan ECG tu dia punya garis-garis dia macam tu perasan tak? Itulah ia menandakan bahawa garis-garisan tersebut kat ECG tu menandakan electrical conductivity. So dalam badan kita memang ada arus elektrik, bioelektrik. Dia memang secara alami lah. Sebab tu kalau pesakit yang ada lemah jantung, ada doktor buat operation bagi pacemaker. Pacemaker tu untuk meningkatkan electrical dalam jantung lah. Electrical pada otot-otot di jantung. Okay, so basically kita adalah satu makhluk yang ada elektrik dalam badan. Okay, now bumi kita juga adalah satu magnet yang penuh dengan, yang tinggi dengan elektron dan elektrik. Okay, electricity. Now, so bila kita bincang tentang tu, ada banyak kajian dan studi berkenaan dengan grounding ni. Okay, manfaat kesihatan dia. Alright. Nombor satu, kalau saya nak kongsi dengan anda semua, ada dalam 20 kajian menunjukkan dengan melakukan grounding
atau pijak tanah, pijak rumput minimum 20 minit sehari selama 2 minggu, menurunkan kadar keradangan yang signifikan. Inflammation sangat-sangat menurun menurut satu kajian dibuat, 20 kajian dibuat. Macam mana mereka boleh tahu? Dia buat thermal imaging. So kalau doktor pengkaji di luar negara, dia buat thermal imaging. Dia ambil gambar sebelum buat grounding, sebelum pijak tanah dengan rumput, selepas pijak tanah rumput. Okey, bahagian contoh, kalau bahagian orang yang sakit lutut, ada arthritis, ada keradangan di sendi lutut, ikut thermal imaging, di situ ada tanda-tanda radang. Maksudnya panas kan, panas lah. Lepas buat grounding, tuan-tuan puan, kalau ikut dia share, nanti anda boleh check di Google, bahagian yang ada radang tu suhunya sangat menurun, memberi indikasi bahawa grounding sangat-sangat baik, boleh membantu mengawal keradangan, anti-inflammation. Now, that's number one. Number two, menurut satu kajian yang dilakukan 20 tahun, duration agak lama grounding adalah painkiller dari alam. Painkiller maksudnya ia boleh membantu mereka-mereka yang ada masalah sakit kronik, chronic pain. Kerana mengikut satu hipotesis, ni hipotesis lah, dia kata begini, dalam badan kita kan ada nama dia radical bebas atau ROS. Reactive Oxygen Species. Radical bebas lah. Radical bebas ni sifatnya adalah positive charge, charge positif. Dan sifat radical bebas ni apa dia? Dia mengganggu elektron-elektron yang mengelilingi sel. Dia kacau, dia curi. Jadi bila dia curi elektron kan dekat dalam satu sel tu, jadi sel tu tak stabil. Lebih mudah nak berlakunya keradangan, lebih mudah nak berlakunya penyakit-penyakit kronik kan. So bila kita melakukan grounding, apa yang berlaku adalah elektron daripada bumi tu masuk ke dalam badan kita. Ada nama dia free electron influx. Influx dalam badan kita, menggantikan elektron-elektron yang hilang tersebut, yang dirosakkan, yang dicuri oleh radikal bebas. Ini agak teknikal, tapi saya harap anda dapat faham. So dia dapat influx, alright, dan ini menstabilkan. So bila kita jejak kaki dekat bumi, influx, banyak elektron masuk, dan ini akan menurunkan radang dalam badan. Dan secara directly mengawal dan menetralkan radikal bebas, free radical yang menyebabkan banyak penyakit kronik. Alright. Dari sudut sakit pula, ada kajian dibuat juga. Ini kajian yang case per case basis lah, bukan big trial, menunjukkan bahawa pesakit yang sakit kronik, yang dah bertahun-tahun ambil painkiller tak jalan, ni kajian dibuat di US kita panggil observational study lah. Dia dari segi pain reductionnya, setelah membuat grounding, pijak tanah selama 20 minit dalam waktu 2 bulan, sakitnya menurun sebanyak 60%, 60%. Jadi sebenarnya sangat-sangat promising, sangat bagus efek daripada grounding sebagai painkiller untuk kawal sakit. Dan grounding juga atau earthing boleh membantu mereka yang ada masalah stres, anxiety kan, depression. Sebab dia meningkatkan badan kita punya capacity untuk tolerate stress tolerance kita, keupayaan kita menanggung beban stres. Itu ayat dia. Keupayaan kita menanggung beban stres akan meningkat bila kita menjejakkan kaki pada bumi, pada tanah. Dan bila kita jejak kaki pada bumi, apa berlaku adalah dia memberi keseimbangan, balance out. Ada nama dia autonomic nervous system. Maksudnya sistem saraf kita akan lebih stabil. Dan hormon serotonin akan lebih mudah untuk meningkat. Hormon serotonin adalah hormon happy hormon, hormon gembira. Dan kortisol, hormon stres, akan lebih seimbang, balance out. Dia tidak terlalu tinggi. So ini akan membantu mereka yang ada masalah stres, masalah anxiety, depression kan. Bahkan ada satu doktor di US ni, dia cakap kalau anda tengah stres kan, tengah stres ke, otak tengah jam ke apa kan, stresnya, cuba anda buat eksperimen. Tengah stres ke, tengah betul-betul tertekan ni kan, tekanan perasaan, bebanan fikiran yang tak tertanggung, buka kasut, buka selipar,
pijak tanah. Sampai macam tu sekali Sampai macam tu sekali doktor di US ni buat kajian. Kerana kalau anda buat begitu, insya-Allah anda akan dapat bantu diri anda untuk mengurus stres anda. Okey, pijak, tapi pijaklah tanah dan rumput yang bersih. Okey. Terbaik adalah permukaan apa nama tu, laut, pasir laut. Anda perasan tak kenapa kita semua ni, majoriti orang kalau bercuti je pergi kat pantai, bercuti je pergi pantai. Sebab apa tu? Ramai tak sedar sebenarnya, bila kita pergi ke pantai, kita dah directly kita buat grounding holiday. Kita pijak pasir pantai tu, kita dah buat grounding secara tak sengaja, secara tidak disedari. Sebab tu kita pergi bercuti, pijak pasir kat pantai, kita rasa happy, kan? Sebab efek daripada grounding tersebut, daripada bumi tersebut. Sebab itulah kita ramai tak sedar. Jadi kalau saya sarankan anda nak pergi bercuti tu, go for grounding holiday. Nama dia grounding holiday, maksudnya carilah tempat-tempat yang anda boleh pijak bumi, permukaan bumi tanah. And nature is the best. Nature ni maksudnya pergi ke kawasan hutan ke, kan? Janganlah pergi dekat concrete jungle, kan? Kawasan seringkanlah pergi ke balik kepada alam. Okay, now next adalah manfaat lain. Grounding dikatakan boleh membantu meningkatkan blood circulation, apa nama tu, aliran darah. Ada yang dikatakan sampai 270%, tapi itu bukan aliran darah. Sebab grounding memberi efek menurunkan viscosity. Maksudnya dia menyebabkan darah tu kurang pekat. Dan bila darah kurang pekat, kurang risiko nak terbentuk clot, terbentuk gumpalan-gumpalan. Okey, dan ini menurunkan risiko sakit jantung atau sumatan jantung. Bahkan ada satu kajian mengatakan bahawa grounding ni kalau kita buat secara rutin ada efek mild blood thinning. Mild blood thinning maksudnya pencair darah yang alami. Ada sampai disebut apa? Katakan anda sering buat grounding, sering pijak tanah, pijak bumi ni, kan? Dan anda sedang makan ubat cair darah yang kuat, anda kena bagi tahu faktor tersebut kepada doktor. Sebab sekarang dah ada banyak kajian dibuat mengenai grounding. Even scientific journal, ni bukan jurnal biasa-biasa, scientific journal mengatakan grounding ini patut di-syorkan, di-prescribe kepada pesakit-pesakit. Okey, biasanya yang suruh buat grounding ini adalah doktor-doktor perubatan integratif, holistic medicine, kan, lifestyle medicines, preventive medicine, kan. Konvensional saya belum pernah dengar lagi lah, Tapi sepatutnya semua patut mengsyorkan pesakit-pesakit untuk buat grounding. Okey, berdasarkan banyak kajian. Now, next adalah dengan buat grounding membantu mereka yang ada masalah insomnia, yang suka tidur, insomnia. Sebab apa? Sebab dengan grounding ni, satu, dia menstabilkan hormon melatonin, hormon untuk tidur tu, satu. Okey. Dan seperti saya sebut tadi tu, dia menurunkan kadar stress level badan kita, dan dapat membantu proses circadian rhythm. Circadian rhythm ni adalah satu proses badan kita untuk tidur. Dia stabilkan, dia stabilkan dengan buat grounding sebenarnya. Okey. Next, apa lagi? Kalau ikut kajian, kan, apa yang grounding ni buat, dia bantu untuk kesihatan tulang. Kan? Siapa sangka pijak tanah je, tulang kita akan dapat manfaat. Sebab kalau ikut kajian awal, dengan buat grounding, kadar penyerapan kalsium dalam tulang lebih baik dan sempurna. Grounding, Okey, dan ini menurunkan risiko masalah tulang rapuh, iaitu osteoporosis. Okey, right. Now, dan tentu next sekali manfaat lain adalah meningkatkan energi. So, energy level seseorang akan lebih baik. Bukan setakat energi, mood seseorang akan lebih baik. Kalau anda tak percaya, cubalah. Kan, cuba pagi-pagi. The best timing for grounding masa sunrise, masa matahari nak terbit tu. Okey, keluar, pijak tanah, pijak rumput, kan, sambil anda buat sunbathing. Maksudnya pernah tengok matahari terbit lah. Kalau anda buat itu konsisten seminggu, cuba perhatikan malam nanti, mesti anda tidur dengan cukup nyenyak. Saya dah try buat dah. Memang alhamdulillah. Beza
Beza kalau kita pijak kaki, buat grounding pagi tu, malam tidur memang lebih lena. Cuba nak buat Okay, next. Apa lagi manfaat daripada grounding adalah, okay, yang lain saya dah sebut tadi, membantu kadar tidur membantu untuk seorang tu lebih mudah untuk tidur. Now, ada fenomena yang berlaku di zaman moden ini yang dinamakan sebagai electron deficiency syndrome. Electron deficiency. Sebab apa? Sebab ramai daripada kita orang moden gini, kita sangat jauh daripada permukaan bumi. Sebab ialah moden, zaman moden, kita duduk di tingkat yang paling, kalau boleh paling tinggi di kondominium atau apartmen. Kan, kita dah geli nak pijak tanah, tak pakai kasut, tak pakai slipper. Kan? Okay? So, and then apa lagi? Rutin harian kita sudah sangat minimum kontak dengan permukaan bumi, bahkan hampir zero, tiada. Dan ini menyebabkan berlakunya static elektron dalam badan. Static elektron maksudnya aliran elektron tidak bergerak dalam badan. Kan, dia ada aliran darah, elektron, bioelectricity pun ada dalam badan kita, static. So ini menyebabkan keradangan yang cukup tinggi. Okay, so bila kita jejak kaki kita dekat tanah, apa dia buat? Influx elektron akan memasuki badan dan dia akan menstabilkan kembali elektron tersebut. Okay, elektron maksudnya bioelectrical current dalam badan. Okay, so sebab zaman moden sekarang, kalau kita buat perbandingan lah, okay, kalau kita cuba fikir logik kenapa orang-orang dahulu, kan, nenek moyang kita, kita tengok ramai juga yang panjang usianya. Anda ada fikirkan tak? Kan, nenek moyang kita umur sampai 80, 90 kan. Satu sebab mungkin diet mereka lah, tak makan fast food, tak makan semua benda yang mengarut ni. Tapi lagi satu sebab mereka ni biasanya seorang petani dan mereka setiap hari dekat dengan tanah. Dia pergi sawah padi lah, pergi ke kebun kan. Jadi bila mereka rutin harian mereka sering begitu, kadar inflamasi dalam badan mereka sangat-sangat rendah. Sebab tu mereka dengan izin Allah, usia mereka panjang. Satu. Dan ini terbukti pada satu blue zone. Blue zone ni satu daerah dalam satu dunia, ada dalam 5 blue zone. Blue zone ni adalah daerah di mana penduduk daerah tersebut berusia 100 tahun, centenarian. Usia-usia purata usia penduduk di blue zone, daerah blue zone ni semuanya panjang usia, lanjut usia. Nama dia centenarian. Salah satu di Okinawa di Jepun. So Okinawa ni ada satu pulau di Jepun, penduduk mereka 80 to 90% umur dekat 100 tahun. Anda bayangkan penuh orang tua tapi warga emas yang sihat. Sebab tu saintis, pengkaji semua dia pelik, macam mana mereka dapat ni, apa rahsia orang Okinawa di Jepun ni? Salah satu, dia ada banyak rahsia, simple je. Salah satu rahsianya, mereka adalah petani dan mereka dekat dengan tanah. Setiap hari dia akan pergi berkebun kan, dia akan aktif. So that is one. So anda kalau nak dapat longevity, kalau nak sihat, okay, nak ikhtiar untuk berusia panjang, okay, dekatkan diri anda dengan tanah. Okay, jangan geli, jangan takut. Okay, bahkan galakkan anak-anak anda main di luar, main lumpur kan. Jangan geli sangat tengok lumpur tu. Main lumpur, main buka kasut, main bola kat padang kan. Yes, pergi hiking, go to the nature. Sebab kita secara lumrahnya berasal daripada alam. So bila kita dah detach diri kita daripada lumrah kita, maka kita akan senang sakit. So kita nak go back to basic untuk dapat kesihatan yang optimum. Go back to basic, go back to nature, go back to the earth. Bukan go back masuk dalam bumi kan, itu dah meninggal. Maksudnya dekatkanlah diri anda dengan bumi. Okay, so simple step adalah anda kena allocate. Caranya allocatekan satu hari, setiap hari 20 minit dalam harian anda untuk buat grounding. Okay, kalau di rumah anda tak ada kawasan lapang, tak ada tanah, tak ada rumput, tak apa. Okay, pergilah di
taman ke kan, berdekatan kan, tapi cuba cari jalan untuk buat, kerana ianya satu sangat efektif dan ianya percuma. Tuan-tuan puan-puan ianya percuma. Jadi that is the rugi kalau tak buat kita tinggal nak buat je. Dan anda kena cuba buat baru anda dapat rasakan. Okey. Next adalah 20 minit sehari pijak tanah, pijak bumi. Sambil itu cukup baik kalau anda buat sunbathing juga. Dapat vitamin D. Anda dapat turunkan radang dan dapat 2-in-1. Vitamin D pun dapat sambil berjemur D3. Tapi pastikan berjemur tu antara 9.30 pagi hingga 11.30 pagi lah sebab waktu itu UV dengan AV nya paling bagus. Okay. Right. Now, so katakan anda cakap tak boleh doktor, saya susah sangat nak buat grounding ni. Okay, anda boleh cari di online. Ada nama dia Indoor Grounding Kit. Dia tak mahal pun. Dia ada macam satu mat di mana anda baring di atasnya. Okay. Dan boleh bawa tidur pun mat tu. So anda boleh grounding sambil tidur. Kan? Ada nama dia Indoor Grounding Mat. Bolehlah cari di Google apa Tapi tak dapat, walaupun anda beli mesin ni, beli ni, tapi tak dapat challenge lah. Okay, kebaikan dan manfaat natural grounding. Pijak sendiri bumi dan tanah tu Okay. So apa nama tu, kalau ada satu pengkaji di mana ni, di UK ni, dia cakap dia ni doktor, tapi doktor integratif. Dia cakap dia macam ni, dia bahkan suruh pesakit dia, kan di sana makan 3 kali sehari, 3 meal a day kan. Dia suruh pesakit dia pilih satu meal tu makan sambil buat grounding. Maksudnya makan dekat luar, makan kat luar sambil duduk betul. Tapi jangan pakai kasut atau slipper. Pastikan kaki tu barefoot, jejak pada tanah sambil makan. Sampai macam tu sekali tuan-tuan puan Dia punya nak push. Dia punya nak syorekan, nak sarankan grounding ni pada pesakit di sana. Sebab dia sudah buat kajian. Okay. Alright. So insyaAllah saya rasa sesi malam ni saya akhiri dulu. Saya harap anda semua boleh mencuba buat grounding di rumah anda sendiri. Okay. Anda buat, anda dapat rasa, baru anda percaya sebenarnya. Nampak macam very simple Nampak macam ya ke ni doktor, saya tak percaya je kan, macam tipu je doktor ni kan. Okay, buat dulu dan anda berasai pengalaman, dan you will feel the difference. Sebab saya pun dulunya masa tak ada ilmu, saya macam ragu-ragu, tapi bila saya buat, you will feel the difference. Memang rasa beza tuan-tuan dan puan-puan. So insyaAllah saya akhiri sesi malam ni. Selamat berhujung minggu, selamat berbahagia, selamat bergembira anda semua bersama keluarga tercinta. Luangkanlah waktu yang berkualiti bersama keluarga anda. Okey. Dan pastikan anda kekalkan kesihatan anda. Ambil alih kesihatan anda. Nombor 1 dengan diet yang baik dan yang sihat. Gaya hidup yang aktif. Maksudnya besok ni kan Sabtu, cuba keluar, pergi ajak keluarga, pergi mana? Pergi jogging ke, pergi brisk walking ke kan. Pergi outdoor. Dan jangan lupa kalau boleh buat grounding besok pagi. Sebab apa? Sebab Dr. Azam yang suruh. Boleh Alright, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, Assalamualaikum.